الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبعد. وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Sadaqallahul Azim. Semati Tuan Imam dan sah-sah pentadbiran dan pengurusan Masjid Al-Irsyad USJ 1. Jangan lupa juga kepada yang berbahagia, datuk-datuk, tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang, muslimin yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada tengah hari yang penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di saat ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan serta keberkatan daripada Allah yang berterusan kepada kita di dunia hingga ke akhirat kelak, insya-Allah. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, senyap ya semua, masya-Allah. Tawadhu. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi daripada surah Al-Isra pada ayat yang ke-36, Allah Subhanahu Wa Taala bagi ingat kepada kita tentang 1, 2 dan 3. 3 mahkota yang ada pada diri manusia ni. Selalunya ramai manusia terlepas pandang dan kadang-kadang terjerumus ke arah ketidaksyukuran dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan 3 benda ni. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh ingat kepada kita. Daripada ayat yang saya bacakan tadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukan oleh kita sekalian. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, ada 3 mahkota besar di dalam kehidupan kita ni, dalam tubuh badan kita ni ada 3 mahkota besar yang selalu dikufuri, tuan-tuan. Sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam surah As-Sajdah. Allah kata apa? Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah kata kami jadikan manusia itu ada 3 benda, iaitu telinganya, matanya dan hatinya. Selalunya ketiga-tiga benda ini sangat sikit hamba-hamba aku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa jadi begitu ya? Mari kita tengok beberapa pesanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas kita sekalian. Ayat Al-Quran banyak cerita berkenaan dengan telinga. Ayat Al-Quran banyak cerita tentang hadis tentang mata. Ayat Al-Quran banyak cerita tentang hati. Banyak sangat. Sehingga hadis-hadis Nabi pun sama, cerita tentang telinga, cerita tentang mata, cerita tentang hati. Rupa-rupanya di sana Allah Subhanahu Wa Taala selalu menerima feedback daripada manusia yang Allah ciptakan itu. Kebanyakannya manusia tak bersyukur dengan 3 benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mata kita ni, Allah suruh kita tengok dan pandang segala apa yang ada di dunia ni, kembalikan
tanda syukur kepada dia setelah kita melihat segala ciptaan Allah di dunia ni. Kalau tuan-tuan baca di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain, Allah kata afala yanzuru, tu ayat cerita suruh kita tengok. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, tu ayat suruh kita tengok apa yang Allah ciptakan di dunia ni. Allah suruh kita tengok betul-betul. Kalau dalam ayat-ayat yang lain banyak yang Allah cerita tentang tengok ni. Jadi maknanya mata kita ni sepatutnya dimanfaatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Nak manfaat macam mana ustaz? Baginda Nabi SAW menyebut ada dua mata yang tidak akan diseksa dengan sebab dua mata ini. Mata yang pertama yang bangun malam berjaga dia untuk bermunajat kepada Allah, untuk menghidupkan malam-malam harinya supaya dia merapatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan qiyamul lail. Oh, mata yang tu rupanya. Mata yang kedua iaitu mata yang menjaga di persempadanan negara semata-mata nak menjaga keamanan, kedaulatan, keselamatan tanah air. Mata itu sangat berguna di sisi Allah. Kalau kita yang bukan jenis manusia yang berada di persempadanan, kalau bukan kita jenis manusia yang menjaga keselamatan tanah air kita, kalau tuan-tuan yang bukan manusia yang menjaga di persempadanan tanah air negara kita ni, tuan-tuan ambil satu part daripada dua part tadi, tuan-tuan jadi manusia yang berjaga mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan? Senyap semua, masya-Allah. Ustaz, kami jaga mata kami ustaz, sebab tu kami pejam mata dalam majlis ilmu. Yang tu bukan jaga mata. Yang tu dia buat tarik mata tuan-tuan. Jadi jangan buat macam tu. Jadi maknanya orang yang menjaga matanya itu dari sudut satu bab. Bab yang kedua berkenaan dengan mata, banyak melihat ke arah benda-benda yang baik. Tengok benda yang baik. Tengok apa dapat pahala ustaz? Tengok Al-Quran dapat pahala. Tengok je. Tengok apa lagi ustaz? Tengok orang alim dapat pahala. Tengok para ulama dapat pahala. Tengok muka isteri kita dapat pahala. Tengok muka anak-anak kita dapat pahala. Itu yang disuruh oleh baginda Nabi SAW, suruh memanfaatkan mata kita sebagai lambang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan mata. Cuba tuan-tuan pergi tanya orang yang mata dia tidak diizinkan Allah untuk memandang. Orang buta ni tuan-tuan. Orang buta ni bagus tuan-tuan. Dia tidak ada dosa pada mata dia. Oh, hebat tuan-tuan. Ada seorang Arab tuan-tuan, di dalam satu video diviralkan. Ni cerita lama, budak-budak dia hafiz Quran 30 juzuk, masya-Allah, tabarakallah, hebat. Bila orang tanya kepada dia, orang tanya kepada budak ni, "Dek, tak mau ke bagi elok balik mata ni? Kalau nak bagi elok balik, kita nak bawa pergi hospital, nak bagi perbaik balik mata ni bagi boleh nampak macam sedia kala. Mau ke?" Dia kata apa? "Memadailah mata aku tidak diizinkan Allah untuk melihatnya. Aku bimbang aku tidak dapat menjawab di atas dosa-dosa mata aku ketika mana dibangkitkan di hadapan Allah kalau Allah celikkan mata aku." Oh tuan-tuan, power punya ayat. Kita tuan-tuan, masya Allah, Allah bagi mata tak reti nak manfaat. Bukan kita tu, kita di sini tuan-tuan, kita di Copenhagen tuan-tuan. Jadi maknanya tuan-tuan manfaat sungguh-sungguh mata yang Allah berikan kepada tuan-tuan supaya ianya menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah di atas nikmat boleh melihat ni tuan-tuan. Boleh? Jadi maknanya tahajud jangan tinggal, tengok benda-benda yang lain, benda-benda yang boleh mendatangkan ibadah, taqarrub ila Allah, benda-benda yang boleh dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, mahkota yang pertama. Mahkota yang kedua iaitu berkenaan dengan telinga kita. Telinga ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh manfaat betul-betul, sebab telinga ni ramai orang salah guna. Bila orang salah guna sehingga orang apabila cerita tentang keburukan manusia, dia pergi dengar satu benda yang sampai ke telinga dia, di dalam pendengaran dia, maka dia sebarkan. Manfaat kepada telinga itu tidak berguna kalau macam tu punya perangai. Maksudnya macam mana ustaz? Maksudnya Allah suruh kita memanfaatkan telinga kita ni cukup hanya mendengar benda-benda yang boleh mengingatkan kita kepada Allah.
Jangan dok pergi masuk telinga ni dengar benda-benda yang boleh jauh diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dok pergi masuk telinga kita ni supaya kita bertambah jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu akan membinasakan kita nanti. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran. Cuba tuan-tuan dengar ayat Quran. Allah kata apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allahu akbar. Allah kata apa? Apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, kamu hendaklah diam dan mendengar. Mudah-mudahan kamu tergolong di kalangan hamba-hambaku yang disayangi. Allahu akbar. Jadi maknanya itu dari sudut telinga kita. Telinga ni juga Allah sebut dalam Al-Quran, inna sam'a, Allah sebut afala tasma'un. Adakah kamu tak pernah dengar benda macam ni? Adakah kamu tak ambil berat tentang benda-benda yang aku dah cerita kepada kamu ni di dalam Al-Quran? Adakah dalam kehidupan kamu ni, dalam kehidupan kita ni, kita selalu memanfaatkan telinga kita ni untuk mendengar benda-benda yang boleh mendatangkan ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu cara manfaat telinga. Jadi tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang, pakcik-pakcik yang dikasihi sekalian, manfaatkan telinga kita betul-betul. Dengar benda-benda yang baik. Kalau naik kereta, dengar radio-radio yang berfaedah, yang boleh ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengar benda-benda yang boleh menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengar benda-benda yang lalai yang boleh mengganggu gugat kehubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali. Itu selesai bab telinga. Kemudian bab hati. Bab hati ni lama sikit tuan-tuan, panjang sikit. Hati ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran macam-macam. Kadang-kadang Allah sebut qalbun, kadang-kadang Allah sebut fuad. Jadi maknanya itu semuanya makna-makna hati di dalam Al-Quran. Jadi banyaklah tuan-tuan. Ada yang sebut qulub, ada yang sebut fuad, ada yang sebut qalbun salim, macam-macam di dalam Al-Quran. Cuma saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang sekalian, jaga hati kita. Sebab hati kita ni Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi tempat pandangan Allah SWT kepada kita. Allah akan pandang hati kita. Kalau tuan-tuan hadir ke majlis ilmu di saat macam ni hari ni, tuan-tuan duduk dalam masjid, Allah pandang hati tuan-tuan. Dia duduk kerana apa ya? Tengok dia. Oh, dia duduk kerana melepasi syarat dia sebagai orang Islam. So dia datanglah Jumaat hari ni sebab lama dah tak datang. Oh, sebab tu bukan kerana aku. Tak, kerana benda-benda yang sedemikian. Tuan-tuan, kalau hati kita selalu niat, selalu beranggapan semua yang kita buat, kita cari redha manusia, kita tak cari redha Allah, maka amalan itu akan menjadi sia-sia. Letakkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita supaya kita senantiasa buat sesuatu amalan kerana Allah, jangan kerana siapa-siapa, kerana Allah. Saya nak cerita berkenaan dengan hati ni tuan-tuan. Ada seorang alim ulama di Mesir, namanya Syekh Al-Farghli. Syekh apa? Syekh Al-Farghli nama dia. Dia ni tuan-tuan seorang alim ulama, tetapi dia duduk di depan Masjid Al-Azhar, di pintu depan Masjid Al-Azhar, selalu berniaga ganja depan situ. Tapi bukan tahun sekarang lah tuan-tuan, tahun 60-an, tahun awal-awal dulu 90-an ni tuan-tuan, cerita orang lama ni. Lalu dalam keadaan dia duduk berniaga ganja tu, ketika itu imam di Masjid Al-Azhar itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani tu imam Masjid Al-Azhar tuan-tuan. Berlaku satu kisah di situ. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu kisah. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mana dia masuk ke Masjid Al-Azhar, ketika mana dia nak jadi imam maghrib, dia ternampak seorang ulama ni duduk berniaga ganja di hadapan pintu Masjid Al-Azhar. Lalu dia terlintas di dalam hatinya. Terlintas apa? Dia kata di dalam hatinya kepada ulama tersebut, dia kata, nampak alim tetapi berniaga ganja di hadapan Masjid Al-Azhar ni, alim apa macam ni? Lebih kurang macam tu lah tuan-tuan, mengikut bahasa pematang pauh
yang saya guna ni tuan-tuan. Lalu apa berlaku tuan-tuan? Allah hukum kepada si alim ni, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ketika mana dia naik jadi imam maghrib, Allah lupakan Fatihahnya di dalam solat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada buruk sangka kepada manusia. Sikit lah, bukan banyak pun, sikit lah. Dan orang tu pun tak tahu. Apa berlaku tuan-tuan? Bila dia sembahyang maghrib, dia angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Allah lupakan Alhamdulillah supaya dia gagal menyebutnya kalimah Allah tersebut. Dia diam lama. Jemaah belakang sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia pun ingat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu Allah lupakan Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu dilupakan Maliki Yaumiddin. Tuan-tuan, setiap ayat dilupai oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan ingatan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani di atas hukuman hatinya yang ada cenderung bercakap bersangka buruk kepada seorang manusia yang melakukan satu perniagaan di hadapan Masjid Al-Azhar tersebut. Habis selesai semayang, anak murid pakat pergi jumpa tok guru yang dia jadi tok imam ni. Dia kata, Syekh, awak teruk sangat, Fatihah pun lupa. Dia kurang macam tu bahasa tuan-tuan. Lalu dia kata apa? Orang anak-anak murid tanya lagi, ada masalah apa sampai lupa teruk sangat ni? Ada dosa besar apa yang duk buat sangat ni sampai boleh jadi lupa habis surah Fatihah satu apa pun tak ingat? Dia kata, tak ada apa pun, tak ada buat dosa apa pun hari ni, dosa besar apa pun tak buat. Cuma dia baru teringat, oh ada dia kata, sebelum aku masuk masjid tadi, aku terjumpa seorang ulama yang duk berniaga di hadapan Masjid Al-Azhar. Aku ada satu something wrong dalam hati aku ni. Aku pergi kata dekat dia, alim saja tetapi duk berniaga benda-benda yang tak baik di hadapan Masjid Al-Azhar. Selesai habis solat maghrib, dia pergi jumpa dengan alim ulama tu, namanya Syekh Al-Faragli. Lalu dia pergi jumpa, dia kata apa? Syekh, aku nak minta maaf kepada engkau. Syekh Al-Faragli ni tuan-tuan, dia waliullah, dia wali Allah tuan-tuan. Bila ulama ni mai jumpa dia, dia kata apa? Tadi kamu ada kata dekat aku tadi waktu nak masuk masjid ni. Kata apa? Kamu ada kata kat aku ke yang aku ni duk berniaga benda-benda di hadapan Masjid Al-Azhar ni, kamu ada kata benda-benda buruk ke dekat aku ni? Dia tahu tuan-tuan. Lalu dia kata apa? Ya betul, aku ada cakap. Beginilah, kalau kamu nak tahu sebab apa aku berniaga di hadapan Masjid Al-Azhar ni benda-benda macam ni, hang main duduk sekali dengan aku, hang tengok selagi ada orang lelaki duk main beli dengan aku ni, kemudian hang pergi follow dia, hang akan tengok apa yang akan berlaku kepada dia, rentetan daripada dia main beli benda ni daripada aku. Lalu dia duduk tuan-tuan, dia duduk dan dia tengok seorang lelaki tu datang beli barang daripada Syekh Al-Faragli ni, lalu dia follow dia. Follow, tengok dia makan ganja tersebut, lalu dia ludah, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia balik, dia cerita kepada Syekh Al-Faragli. Syekh Al-Faragli kata apa? Inilah yang aku buat. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang aku buat ni, mudah-mudahan orang yang main beli ni, aku menjadi penyebab manusia ini berubah menjadi baik daripada sebelumnya, bahkan menjadi dekat dia, diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas asbab aku berniaga ni. Oh tuan-tuan, bukan kaleng-kaleng Tapi itu cerita lama tuan-tuan, dan tak boleh berlaku di Malaysia. Cuba tuan-tuan buat kat Malaysia, berniaga depan tu, awal, balik awal tuan-tuan. Dia bukan balik awal, sekali orang yang duk izinkan tu pun tuan-tuan masuk ke dalam. Jadi maknanya jangan duk buat mereka kat Malaysia kita ni tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Itu cerita yang pertama berkenaan dengan soal hati. Maknanya hati kita itu jangan ada satu prasangka buruk kepada sesiapa manusia sekalipun. Walaupun dalam keadaan apa yang kita pandang manusia tu, sama ada kita nampak daripada riak wajahnya dalam keadaan dia ni seolah-olah macam orang jahat, jangan ada satu prasangka buruk pun kepada manusia. Jangan. Kalau tuan-tuan faham kata-kata Ibrahim Al-Adham, seorang waliullah juga ni tuan-tuan. Ibrahim Al-Adham dia kata apa? Kalau kamu pandang kepada seorang tua
maka kamu anggaplah dia itu seorang manusia yang sudah lama beribadah kepada Allah daripada engkau, maka hormatilah dia. Kalau kamu pandang seorang yang dalam keadaan riak wajahnya, dalam keadaan seolah-olah dia ni seorang yang jahat, anggaplah ia kejahatan yang dilakukan itu adalah sebagai orang yang jahil, yang tidak dapat tahu tentang ilmu untuk nak buat kebaikan. Kalaulah kamu tengok seorang yang alim di dalam sesuatu bentuk ibadah yang dilakukan olehnya, pandanglah kebaikannya itu, mudah-mudahan menjadi motivasi ke atas kamu supaya kamu menjadi manusia yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya tuan-tuan, ini soal hati. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang manusia, ini diceritakan di dalam hadis Nabi SAW. Cerita ni panjang tuan-tuan, cerita ni panjang sikit lah, panjang tak panjang pun tuan-tuan, sebelum azan kita dah habis tuan-tuan. Itu kisah tuan-tuan, ketika mana seorang raja yang mempunyai seorang pemuda dia, pembantu peribadi dia. Pembantu peribadi dia ni selalu dirujuk oleh raja tersebut. Lalu raja ni tanya kepada si pemuda ni, aku ni nak keluar pergi mengembara, okey ke? Kau nak ikut aku? Dia kata nak ikut. Bila sampai di hutan ni tuan-tuan, tengah duk potong-potong kayu ni tuan-tuan, terluka jari raja tersebut. Lalu raja tanya kepada dia, apa pandangan kamu tentang jari aku ni, dah terpotong tadi? Dia kata apa? Al-khiyaratu makhtarah Allah. Dia kata al-khiyaratu makhtarah Allah. Apa-apa yang berlaku itu datangnya daripada suratan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kamu. Oh gitu. Kau tak menyokong ke aku, kau tak kesian langsung dekat aku ni? Dia kata tak. Al-khiyaratu makhtarah Allah. Dia ulang ayat tu tuan-tuan. Lalu dia balik, dia kata kau nak ikut aku lagi tak mengembara ni? Dia kata al-khiyaratu makhtarah Allah. Dia kata hang ni Aisyah, al-khiyaratu makhtarah Allah ya. Duduk dalam penjara lah, duduk tak payah duduk ikut aku lah. Lalu dipenjarakannya tuan-tuan. Bila dipenjarakannya, duduklah dia berseorang diri dalam penjara. Lalu raja ini tuan-tuan, dia bermusafir berseorangan, dia mengembara berseorang diri tuan-tuan, sampai ke satu tempat. Dia masuk perkampungan orang asli. Orang asli zaman dulu tak tahu macam mana tuan-tuan. Orang asli ni tangkap, dia kata apa? Kita nak makan raja ni, kita nak makan seorang pemuda ni, kita tangkap dia, kita nak masak dia, kita nak makan dia, kita nak sembelih dia. Bila nak sembelih, lalu dihadapkan kepada raja orang-orang asli tersebut. Raja ni kata, kalau nak sembelih, pastikan manusia itu tidak ada cacat pada tubuh jasadnya. Lalu dia pun tengok kepada pemuda ni tuan-tuan, dia tengok kepada raja ni tuan-tuan, tengok ada tangan cacat. Lalu dia kata apa? Yang ni manusia second hand, dia kata. Kau hantar balik dia, bebaskan dia. Baru raja ni tuan-tuan, dia teringat kata-kata pemuda ni yang menyatakan al-khiyaratu makhtarah Allah. Apa-apa yang berlaku tu semuanya di dalam perancangan Allah, di dalam suratan Allah. Dia balik tuan-tuan, dia jumpa pemuda ni. Dia kata apa? Macam duduk penjara lama seronok. Dia kata al-khiyaratu makhtarah Allah. Dia duduk ulang ayat tu. Lalu budak ni kata apa? Macam mana raja okey mengembara? Al-khiyaratu makhtarah Allah. Dia pun ulang juga sebut, kata macam budak-budak tu sebut. Lalu dia kata apa? Aku ni dalam perjalanan, waktu aku jalan seorang-seorang, aku kena tangkap. Dia cerita habis, sampai habis cerita tu. Lalu pemuda ni kata apa? Itu pun al-khiyaratu makhtarah Allah juga. Kalaulah aku ikut kamu, nescaya aku akan menjadi mangsa di dalam kumpulan tersebut. Sebab aku tidak ada cacat apapun, daripada hujung rambut sampai hujung kaki aku tidak ada cacat. Tetapi engkau ada satu kecacatan pada tangan kamu, menjadi penyebab kamu dibebaskan daripada nak disembelih. Al-khiyaratu makhtarah Allah. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Ayat-ayat sekalian, maknanya sesuatu benda yang berlaku kepada kita, di hati kita ini mesti ada satu perasaan apa yang berlaku itu semuanya datang daripada Allah. Jangan di dalam hati kita ni berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dari sudut nikmat, dari sudut rezeki, dari sudut kesihatan, dari sudut keafiatan, dari sudut musibah yang ditimpakan ke atas kita, anggaplah ianya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan datang daripada makhluk. Faham macam tu tuan-tuan, ayah-ayah sekalian? Kalaulah boleh jadi manusia macam tu, nescaya kita akan menjadi manusia yang berada di mana-mana sahaja. Kita akan ada satu kalimah di dalam diri kita,
kalimah yang mengubah kehidupan kita bertambah cemerlang di dunia sampailah kecemerlangan di akhirat kelak, iaitu kalimahnya Allah. Tuan-tuan, jadi maknanya jangan ada prasangka buruk kepada Allah di dalam hati kita ni. Agak-agak boleh dah tuan-tuan. Susah susah. Soal apa yang susah kali tuan-tuan? Soal rezeki susah. Kita ada dua kawan kita diutamakan naik pangkat, sedangkan dia biasa-biasa saja. Sedangkan kita ni ada kelebihan yang banyak. Kita kata, "Wosh, mana Cik bagi dia dulu? Sepatutnya aku senior daripada dia. Aku lebih hebat daripada dia." Kita kata, tetapi Allah kata lain. Allah sebut dari sudut apa yang dia ciptakan kita. Dia tahu apa yang ada pada kita. Dia tahu bila nikmat nak diberikan kepada kita. Dia tahu bila rezeki yang sepatutnya diberikan kepada kita. Walaupun kita tahu dari sudut otak dan fikiran kita sepatutnya bila kita dapat. Maknanya apa? Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita, yang Dia Maha mengetahui atas apa segala yang berlaku ke atas kita, daripada kita hidup, apa besok nak berlaku, apabila tempat kita nak mati di mana, dan bila masa kita nak dimati di mana, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang yang dikasihi sekalian, jadi maknanya ketiga-tiga ni yang kita sebut tadi, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah kata apa? Ketiga-tiga benda tadi yang kita sebut, Allah kata ketiga-tiga ini akan dipersoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Apa yang kita manfaatkan, ke arah mana yang kita gunakan, ke jalan mana yang kita manfaatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Waktu tuan-tuan, jaga elok-elok tiga benda ni. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan memberkati kita hidup di dunia ni, mulia di dunia dan mulia sampailah ke akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang yang dikasihi sekalian, untuk akhirnya tuan-tuan yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa yang kita ceritakan pada tengah hari ini. Yang pertama, hidup di dunia ni tolong selitkan Allah di dalam kehidupan kita. Apabila kita mengerjakan sesuatu perkara, niatlah hanya semata-mata kerana Allah. Diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Nabi cerita, di akhirat nanti, di Yaumul Mahsyar akan ada 5 golongan tuan-tuan. 5 golongan yang berjalan di Yaumul Mahsyar. Golongan yang pertama yang berjalan terus bertemu dengan Nabi Muhammad SAW apabila dia dibangunkan daripada kuburnya. Ketika itu dia bangun-bangun, dia berada di sisi baginda Nabi Muhammad SAW. Golongan ini ialah golongan yang bertakwa kepada Allah. Adapun golongan yang kedua, dia datang dalam keadaan tanpa kasut, tanpa selipar, tanpa alas kaki, dalam keadaan dia letih, dalam keadaan dia dahaga, dalam keadaan dia lapar, dalam keadaan dia mukanya dihitamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan tidak berkenderaan. Baginda Nabi SAW jawab, orang yang macam ni iaitu golongan-golongan yang disebut sebagai golongan yang dalam keadaan beramal soleh di dunia, tetapi kadang-kadang buat maksiat yang berleluasa dalam kehidupannya. Nak jadi macam tu ke tuan-tuan? Jangan, binasa kita nanti tuan-tuan. Sebab apa binasa? Sebab kita datang bertemu dengan Allah, kita membawa dosa, bukan kita nak membawa takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, golongan yang seterusnya iaitu golongan yang diheret mukanya ke lantai, ke daratan, mukanya diheret sampailah dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan ini ialah golongan-golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mukanya diheret daripada ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, diheret sampai ke dalam neraka Allah, penuh dengan kehinaan, penuh dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya. Wa na'udzubillah min zalik. Ada orang tanya, "Ustaz, kalau golongan lapar, dahaga tadi Ustaz, macam mana nak menghilangkannya?" Nabi SAW menjawab dalam hadisnya. Nabi kata apa? Kamu bila hidup di atas muka bumi Allah SWT ni, kalau kamu selalu memberi makan kepada orang, maka Allah akan tidak memberikan kepada kamu lapar ketika mana di Yaumul Mahsyar. Kamu tidak akan lapar di Yaumul Mahsyar. Disebabkan dengan apa? Kamu selalu memberi orang makan di dunia. Tuan-tuan,
Bagi orang makan macam mana tuan-tuan? Sponsor lah, letak makanan kat luar. Letak apa ustaz? Letak roti gardenia macam. Kalau ada duit lah. Kalau tak ada, sedekah tabung masjid cukup. Okay. Yang kedua, orang tidak akan dahaga di yaumul mahsyar ketika mana di dunia dia selalu memberi orang minum. Macam ni tuan-tuan. Siapa yang sedia air ini, nanti ustaz minum, dia hilang dahaganya sampai ke yaumul mahsyar. Masya-Allah. Okay. Yang ketiga, dia tidak berpakaian. Kalau nak berpakaian, mestilah dia memberi pakaian kepada hamba-hamba Allah di dunia. Nescaya dia akan mendapat pakaian di yaumul mahsyar. Yang keempat, sesiapa yang hidup di dunia ini dalam keadaan dia selalu melakukan sesuatu perkara mencari redha Allah. Hidup di dunia ni dia buat amalan-amalan apa? Semata-mata nak cari redha Allah, semata-mata nak bagi Allah suka kepada dia. Maka di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga dan memelihara kehidupannya di sana, bahkan akan melengkapi segala keperluannya di sana. Allahu akbar. Yang kelima dan yang terakhir, iaitu hamba-hamba Allah yang hidup di dunia banyak membantu agama Allah untuk dikembangkan supaya ianya menjadi ejen kepada agama Allah. Maka di sana Allah akan berkhidmat untuk dia dan akan memberikan keselesaan kepada dia, bahkan akan dimuliakan kehidupannya dan senantiasa di dalam jagaan dan peliharaan Allah yang berterusan ketika mana di yaumul mahsyar. So tuan-tuan nak yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ambil 5 dulu ustaz, senang dapat semua. Cantik. Jadi maknanya, sebarkan agama Islam, pamerkan sifat-sifat seorang yang beragama Islam, pamerkan akhlak-akhlak Nabi SAW di dalam kehidupan kita, supaya menjadi daya tarikan kepada manusia-manusia yang lain untuk mengikuti apa yang kita lakukan di dunia ni, supaya menjadi cerminan dari sudut agama Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya rasa itu saja yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan ayah-ayah, pakcik-pakcik dan abang-abang sekalian. Jom kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami wahai Allah. Kasihanilah mereka dan sayangilah mereka seperti mana kasih dan sayangnya mereka kepada kami semasa kecil. Ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah. Jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, bantu kami untuk ingat kepadamu, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur, bantu kami untuk menjadi hamba-Mu yang hanya beribadah semata-mata kerana-Mu wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, perteguhkanlah iman kami dan takwa kami untuk-Mu wahai Allah. Mudah-mudahan kami senantiasa selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak wahai Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti. Rezekikan kami untuk diizinkan menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini wahai Allah. Rezekikan kami nanti wahai Allah, agar dijadikan kubur kami nanti satu taman daripada taman-taman syurga-Mu wahai Allah, dan diberkati kehidupan kami di yaumul mahsyar, agar dipermudahkan urusan kami di sana wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Al. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.